إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الصحابة والتابعين لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sambung lagi pembacaan kita di dalam hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bagi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada hadis yang ke-3 masuk ke-4 kan ini dah insya-Allah. Al-hadithur rabi'u. Al-hadithur rabi'u muka surat 8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithur rabi'u an Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis yang keempat ini diriwayatkan dia daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami, telah mengajarkan kepada kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhal baginda adalah seorang yang benar dan dibenarkan.
Baginda ialah seorang yang benar pada sabda baginda dan dibenarkan pada segala hal ehwal baginda sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah ini diterjemahkan di sini oleh Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin bin Hasan, setitis air mani. Jadi kalau nutfah itu sebenarnya air mani yang bercampur, air mani yang sudah bercampur selama 40 hari, ataupun pereka awalnya kejadian kita ialah air mani yang bercampur daripada benih daripada ayah dan juga daripada mak. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk nutfah, itu bahasanya, dalam bentuk nutfah. Air mani, kalau nak canda, air mani yang bercampur. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian ia salah seorang daripada kamu menjadi segumpal darah selama 40 hari. Ini terjemahan bahasa baginda Nabi SAW yang disebut dalam hadis seumpama itu juga. Mana seumpama itu tafsirannya 40 hari jugalah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, mana seperti demikian itu juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi seketul daging. Seketul daging ibarat daging yang sudah dimamah. Mudghah ini bentuknya seperti daging yang sudah dimamah, dan memang orang tengok begitu sungguh rupa seperti seketul daging yang sudah mudghah, memang sudah dimamah selama seperti itu juga. Maknanya seperti 40 hari juga, selama 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihil malaku. Setelah itu diutuskan, ada tertinggal terjemahan. Kemudian diutuskan malaikat fayamfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan ruh. Fihi, di dalamnya, padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan malaikat itu dengan 4 perkataan, 4 perintah daripada Allah. Bikatbi rizqihi, dituliskan rezekinya, rezeki bayi ataupun anak dalam perut tu telah dituliskan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi, dan ajalnya, tempoh masa hidupnya di dunia. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan celakakah dia ataupun berbahagia. Adakah dia seorang yang celaka ataupun dia berbahagia. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya setiap salah seorang daripada kamu akan salah seorang daripada kamu akan melakukan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehinggalah jaraknya di antaranya dengan syurga hanya tinggal 1 hasta sahaja lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka suratannya berlaku. Apa yang telah tertulis sejak di dalam kandungan itu berlaku sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Lalu ia bertukar melakukan amalan ahli neraka. Dia bertukar melakukan amalan ahli neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha, akhirnya lalu ia masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu, bukan setiap orang. Kalau kita terjemah setiap orang kesian lah. Salah seorang daripada kamu, ada di kalangan kamu, salah seorang daripada kamu
inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada salah seorang daripada kamu yang melakukan amalan ahli neraka seumur hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jaraknya dengan neraka itu hanya tinggal satu hasta sahaja. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka berlakulah suratannya apa yang telah tertulis dalam kandungan ibunya itu. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannah, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk syurga, yakni dia mati dalam berbahagia, mati dalam iman, mati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini setinggi-tinggi darjah hadis sahih. Darjah hadis sahih yang paling tinggi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita mengenai perkara yang terdahulu dan terkemudian, perkara yang awal dan perkara yang akhir, perkara yang awal dan perkara yang akhir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana dia tergolong daripada orang yang terdahulu masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin, daripada pendahulu-pendahulu yang masuk Islam bersama dengan Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan dia antara orang terawal membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Di hadapan orang-orang Quraisy di mana? Di Mekah. Jadi kalau zaman kita sekarang ni, orang yang pertama baca Al-Quran di Kongres siapa? Di Kongres Amerika. Di zaman kita ni tak tahu. Tak tahu. Tahu sebenarnya, tapi saya tak nak ceritalah. Saya orang yang pertama baca ayat Quran di Kongres Amerika di zaman sekarang lah, sejak daripada Kongres Amerika itu dibuat, ialah almarhum Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari daripada Mesir. Tapi baca Quran di Kongres tak ada orang magah, tak ada orang belasah. Tapi Abdullah ibn Mas'ud baca Quran depan kafir dibelasah dan dianyanya. Jadi lebih besar lagi lah. Dan dia tu orang pertama buat baca depan-depan aku tu. Maka akhirnya orang-orang yang tak suka kepada Al-Quran itu membelasah dan menganyanya dia. Dan Nabi kita SAW bersabda, man arada an yaqra al-Qur'ana kama unzila, man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila, falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hendak baca Al-Quran seperti mana bacaan Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril, maka hendaklah dia baca Al-Quran seperti bacaannya Abdullah. Jadi Abdullah ibn Mas'ud seorang sahabat yang sentiasa melazimi berdamping dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa keluar masuk rumah Nabi. Keluar masuk sehingga kan sahabat-sahabat yang jarang, yang tidak berapa biasa dengan Madinah ini, dengan rumah tangga baginda, menyangkakan Abdullah bin Mas'ud ini keluarga Nabi. Disangkakan dia itu ialah salah seorang daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau digelarkan sahibun na'li, orang yang menjaga selipar baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahibun na'li syarif, sahibus siwak, dan dialah juga menjaga kayu siwak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga adalah sahibut tahur, yang menjaga peralatan kebersihan baginda. Maknanya apa? Mereka khidmat, mereka memeliharakan baginda Nabi SAW dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan dia mendapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan para ulama menyebut na'lun nabi bihi na'lu, selipar Nabi itu kalau kita khidmat kepada dia, itu kita akan beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalilnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi seorang pembesar, menjadi ikutan, menjadi imam, menjadi panutan kita sampai kepada hari ini.
Kita belajar daripada beliau kerana beliau itu menjaga selipar baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda menanggalkan selipar, bila pecah selipar tu, apabila ditanggalkan selipar, Abdullah bin Mas'ud akan ambil selipar tu, dia masukkan dalam tangan dia, dan dia masukkan pula dalam lengan jubah ni, dan masuk sebelah lagi, sebelah ni, dan dia tutup pula dengan jubah dia. Lalu dia pegang begini sepanjang majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai pada majlis nak pakai selipar, dia akan keluarkan selipar Nabi untuk dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikatakan keterlaluan, itu belum cukup. Dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, ada setengah para alim ulama menyatakan Sayyiduna Nabiullah Musa alaihi salam yang digelarkan kalimullah, yang mendapat kemuliaan berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakan hijab di antara dia dengan kalamullah yang azali. Seorang Nabi ulul azmi yang mulia darjatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia menerima wahyu di Tursina, Allah ta'ala memerintahkan kepada dia, ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, bukalah selipar kamu, bukalah selipar kamu, tanggalkan selipar kamu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya kamu wahai Musa berada di tanah suci lembah Tua. Lalu Nabi Musa buka seliparnya. Adapun baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan pada malam Isra wal Mi'raj daripada Baitillahil Haram, daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa dimi'rajkan kepada As-Samawatil Ula, kepada alam yang tinggi, kepada Sidratil Muntaha, kepada Mustawa, kepada Qaba Qausaini au Adna. Adakah diperintahkan untuk menanggalkan selipar? Ada sebutkah Nabi kita diperintahkan menanggalkan selipar? Jadi para sahabat radhiyallahu taala alaihim ialah generasi yang pertama yang memahami perkara ini, yang menyedar akan mulianya kemuliaan segala perkara yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia di sisi Allah. Itu syiar agama. Segala perkara yang berkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang sangat-sangat dimuliakan. Jadi itulah sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sehingga akan kata ulama hadis, apabila disebutkan Abdullah di dalam sanad hadis di kalangan sahabat, maka kalau tidak disebutkan bin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau sahabat lain Abdullah ibn Umar, itu digelar Ibnu Umar. Kalau Abdullah bin Abbas digelar Ibnu Abbas. Kalau Abdullah ibn Zubair digelar Ibnu Zubair. Tapi kalau disebut Abdullah, itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Baginda Nabi SAW menyatakan kepada kita di dalam hadis yang mulia ini, atwar, peringkat-peringkat kejadian manusia. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manusia itu berperingkat. Allah Taala boleh jadikan kita sekaligus dalam perut mak kita tu. Kan kejut juga kalau seperti Nabiullah Isa ibn Maryam yang disebut dalam setengah kitab tafsir, itu tempoh hamilnya Nabi Siti Maryam dengan Nabi Isa itu sangat sekejap. Sangat sekejap. Dengan tidak baru sahaja suci daripada haid kali yang pertama haid. Seumur hidup tak pernah haid, lalu didatangi oleh Jibril, ditiupkan roh, lalu hamil. Kemudian fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Dalam bahasa Al-Quran, datang berat perutnya, lalu dia pergi ke bawah pokok. Jadi kata setengah ulama tafsir, tempoh yang sangat sekejap. Allah Ta'ala boleh jadikan kita sekejap? Boleh. Tapi rahmat Allah Ta'ala jadikan kita ni 9 bulan, 10 hari, lebih 2 minggu kadang-kadang. Rahmat daripada Allah, dijadikan dengan berbentuk-bentuk, mengambil masa 40 hari. Jadi 40 hari yang pertama, kata ulama, kebanyakan ulama menyebut bahawasanya kita semua daripada manusia ini berada dalam keadaan nutfah, air mani bercampur selama 40 hari.
Dan 40 hari yang kedua kita berada dalam bentuk darah. Dan darah tu sebenarnya bukan darah betul, alaqah. Alaqah tu maaf disebutnya seperti lintah. Alaq dalam bahasa Arab itu maknanya lintah. Maaflah kalau ada orang geli. Lintah. Jadi maaflah kita pun gitulah sebenarnya. Dalam perut dulu. Khalaqal insana min alaq. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu daripada segumpal darah. Darah tu lah macam lintah. Ialah lintah pun darah juga. Jadi yang kedua seperti darah. Kemudian yang ketiga, jadi kata kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan proses peringkat yang kedua bentuk darah ni juga 40 hari. Dengan 40 hari yang ketiga itu dalam bentuk daging yang disebut mudrah. Mudrah disebut oleh para ulama segetul daging yang seperti yang telah dimama. Jadi orang sekarang antara pengkaji-pengkaji, saya lupa nama pengkaji daripada barat tu, cuma dia buat usaha sama dengan seorang pensyarah di Universiti Jamiatul Iman di Yaman, nama Dr. Abdul Majid Az-Zindani. Dia tulis buku ni sudah diterjemah. Buku ni sudah namanya Kitabut Tauhid, kalau dalam bahasa Arab Kitabut Tauhid, tapi tauhid dalam ilmu sains. Penulisnya orang Inggeris, bekerjasama dengan pensyarah Universiti Al-Iman Dr. Abdul Majid Az-Zindani rahimahullah. Jadi dia buat bagaimana kalimah-kalimah Quran itu betul-betul seperti mana kajian sekarang. Contohnya mudrah, contohnya alaqah tadi. Kalau ditengok dengan mikroskop sekarang ni, memang rupanya begitu, macam lintah. Itu kenapa tu mukjizat Al-Quran, itu kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat yang ketiga ni, peringkat mudrah, kata kebanyakan ulama dulu ialah juga 40 hari. Mana 40, 120 hari. Selepas 120 hari barulah ditiupkan roh. Selepas. Jadi ini kebanyakan ulama berpendapat begini. Tapi ada setengah ulama yang tidak sependapat dengan pendapat ni. Setengah ni sedikit lah maknanya, tidak ramai. Itu Al-Imam Az-Zamalkani, salah seorang ulama di Damsyik, Suria pada suatu masa dulu selepas zaman pengarang kitab kita ni. Al-Imam Az-Zamalkani rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa semua tiga peringkat itu berlaku dalam masa 40 hari. Semuanya berlaku dalam masa 40 hari. Itu beza terjemahan tadi. Terjemahan yang kita baca ni, mithla dhalik, dalam bahasa hadis tidak ada sebut 40 hari, 2 kali 40. Hanya sebut seperti itu jugalah, seperti itu jugalah. Jadi ini kata Imam Zamalkani berdasarkan hadis lain yang disebut oleh Al-Imam Muslim, bahawasanya malaikat datang meniupkan ruh pada hari yang ke-41. Ada riwayat lain dalam Sahih Muslim bahawa malaikat datang meniupkan ruh itu pada usia 41 hari. Jadi bezalah, yang itu 120 hari. Dan ini akan ada implikasinya dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh di sana, dalam bab pengguguran dan sebagainya, ada perbezaan hukum di sana. Baik, kembali kepada cerita. Jadi yang mana serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cumanya kata guru kami dulu, Syekh Usamah As-Sayyid Al-Azhari hafizahullah taala, dia kata pendapat Az-Zamalkani itu bersesuaian dengan ilmu perubatan moden. Bersesuaian, walaupun dia seorang je zaman dulu, tapi pendapat dia itu bersesuaian dengan ilmu perubatan moden zaman sekarang. Wallahu a'lam. Baik. Jadi para malaikat yang datang itu baru datang ke dalam riwayat Bukhari, malaikat itu sudah ada sebelum daripada itu. Apabila mula sahaja apabila lekat benih ataupun lekat anak dalam perut seorang ibu, Allah Ta'ala telah mewakilkan seorang malaikat menjaga. Ini jangan tanya, ibu yang tak berasa berat pun malaikat ada situ. Sebab malaikat itu makhluk nurani, makhluk
daripada jismun nurani, jisimnya daripada nur, itu tidak memberatkan ibu. Jadi dia menjaga, bertugas menjaga rahim. Jadi rahim itu, malaikat itu akan berdoa kepada Allah sepanjang daripada mula lekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nutfah, ya Allah, ya Allah, nutfah, ya Allah, adakah dia ni akan terus menjadi nutfah begini ataupun berubah menjadi mudghah. Jadi sepanjang proses perubahan itu, malaikat itu sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Taala menentukan gugurlah. Jadi apabila sepanjang masa tu malaikat itu berdoa. Kadang-kadang kita ni tak sedar pun, bodoh-bodoh tiba-tiba dah besar, macam berlaku di sebuah tempat, di sebuah negeri di Semenanjung Tanah Melayu, tak boleh sebutlah. Cerita yang berlaku sungguh. Ingat ke dah pencen? Ingat ke dah pencen? Rupanya ada pula adik boleh dapat moksu. Ingat ke dah pencen? Jadi ingat sakit ketumbuhan apalah dalam perut ni. Jadi makcik pun pergilah klinik. Terkejutlah pakcik nak dapat adik. Itu dah berlaku juga rezeki. Rupanya ada rezeki lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tak sedar. Tapi sebenarnya kita tak sedar. Allah tak menguruskan setiap saat, setiap ketika. Sejak daripada mula-mula dia lekat lagi, malaikat sudah bersama dengan apa ni? Dengan akhirnya pada tiba masa untuk ditiupkan ruh. Selepas ditiupkan ruh, pada ketika itu diperintahkan 4 perkara. Dituliskan 4 perkara. Perkara ini sudah ditentukan sejak azali. Malaikat ini sebagaimana dalam kitab Syarah Arba'in karangan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi rahimahullah, malaikat ini mengambil perintah daripada Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala zahirkan perkara ini di Lauh Mahfuz, dan mereka yang berkenaan ada akses untuk ambil maklumat tu di Lauh Mahfuz, lalu dia tuliskan ataupun dia tuliskan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu pada usia 41 hari ataupun pada usia 121 hari bayi di dalam kandungan. Dituliskanlah apa dia perkaranya, ajal, ada apa dia rezekinya, rezeki, ajal, amal, dan juga hujung jatuh usianya. Hujung jatuh usianya dalam iman ataupun tidak. Jadi semuanya rezeki kita, kata ulama, jangan bimbang. Cukup. Memang hak kita. Yang kita tak dapat tu memang bukan hak kita. Jadi rezeki kita ini, kata ulama, yang kita perlu yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin dengan rezeki, kata guru kita. Yakin yang rezeki yang Allah Ta'ala janjikan pada itu tu lebih yakin daripada apa yang berada dalam poket kita, dalam kocek kita. Dalam kocek kita ni boleh jadi hilang. Ya, boleh jadi hilang. Boleh jadi bukan rezeki kita. Boleh jadi orang curi. Boleh jadi orang ambil. Boleh jadi hilang. Boleh jadi lupa. Boleh macam-macam. Benda tu dalam kocek kita. Tapi yang Allah Ta'ala kata, hari ni makan roti canai, hari ni makan biskut, makan ni ada orang belanja, hari ni tu semua ditentukan sejak azali. Jadi kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, alimtu anna rizqi la ya'khudhuha ghairi fatma'anna qalbi. Aku telah tahu dengan yakin bahawa rezeki aku tidak akan boleh diambil oleh sesiapa pun. Kalau ada orang ambil, bukan rezeki aku. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hati aku. Sebab apa? Sebab rezeki aku memang untuk aku. Rezeki orang lain memang bukan untuk aku. Tak payah berebut, tak payah susah. Cuma kita disuruh cari rezeki. Kita disuruh cari rezeki yang halal. Jadi rezeki ini sudah ditentukan halal dan haram, kata ulama ahli sunnah wal jamaah, warizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu apa sahaja yang kita ambil manfaat, walaupun benda tu haram, walaupun perkara itu perkara yang haram. Kalau Allah Ta'ala tuliskan kita dapat RM10, kita akan dapat RM10. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita dapat RM1000, dapat RM1000. Cuma kerja kita je cari dengan cara yang halal. RM10,000 tu dia dapat dengan cara yang halal.
sebut 3,000 tu dapat dengan cara jangan. Ya akan sampai juga dengan cara yang tak baik pun. Allah Ta'ala telah tentukan perkara itu kepada kita. Cuma kita berusaha mencari yang halal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa ajalihi, tempoh masanya, minute time-nya telah ditentukan dan ditulis pula dalam surat mati tu. Ditulis pula dalam surat mati tu. Dan penting sangat tu tulis tu. Catatan tu sangat penting, terutamanya dalam bab wasiat, dalam bab pesaka. Pernah berlaku ada setengah polis tu, dia tak tahu, tak belajar faraid kali. Keluar dua anak dengan ayah aksiden. Jadi ayah meninggal dulu. Anak meninggal di on the way nak pergi hospital. Masa dah berubah tu, tapi polis tulis hama. Saksinya tengok ayah dia memang meninggal di tempat kejadian. Anak tu sampai hospital baru meninggal. Itu sudah berpindah pesaka tu. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sekarang anak dia sudah daripada jarak apa dia ni, di tempat kejadian sampai ke hospital tu, dia sudah mewarisi harta ayah dia. Masa tu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kerana telah ulama sebut ta'allamul fara'idha fa innahu nisful ilmi. Belajarlah ilmu faraid semua, fardu ain, fardu kifayah. Kenapa? Sebab separuh ilmu. Apa separuh ilmu? Sebab dia di antara dua, hidup dengan mati. Dia separuh tu kerana dia tu antara hidup dengan mati, ilmu faraid ni. Antara untuk orang mati, untuk bahagian untuk orang hidup. Fa innahu nisful ilmi. Baik. Jadi kenapa tu hikmah daripada Allah Ta'ala menentukan masa mati tu. Masa tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yastaqdimuna syai'an wa la yastakhirun. Dan rezeki kita dah habis dah masa tu. Disebut dalam kitab Kashfus Sudur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, malaikat yang datang mencabut nyawa kita ni akan beritahu kita, wahai anak Adam, saya sudah tengok dah rezeki kamu di setiap segenap penjuru dunia ni tak ada dah. Maka aku datang mencabut nyawa kamu ni sebab rezeki kamu memang sudah habis. Apabila habis rezeki kamu, maka aku datang cabut nyawa tu. Kalau begitu jangan cepat-cepat nak berhabiskan rezeki kita ni. Allah Ta'ala jugalah yang mengetahui sebanyak mana rezeki kita lagi yang masih ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Baik. Yang ketiga, amalan. Amalan tu juga ditentukan oleh Allah Ta'ala, baik dan buruknya, soleh ke tak, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bahagiannya. Jadi sahabat-sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, fa fimal amal, dah kalau dah tentukan, susah apa susah nak buat ni? Apa susah dah Rasulullah, Allah Ta'ala dah takdir dah semua. Maka Nabi SAW bersabda, i'malu, beramallah kalian semua. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala takdir, tapi kita tak tahu. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap seorang itu dipermudahkan mengikut apa yang Allah Ta'ala jadikan dia. Allah Ta'ala jadikan dia ahli kebaikan, maka amalan dia tu menunjukkan dia ahli kebaikan. Maka tandanya kita kena buat amal kebajikan lah. Cumanya dalam hadis yang mulia ini sangat luar biasa, diajarkan kepada kita bergantung kepada rahmat Allah. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beramal, kita beribadah memang kepada Allah, tapi pada masa yang sama hati kita bergantung kepada Allah. Boleh jadi amalan kita tidak seberapa, tapi rahmat Allah Ta'ala lebih besar kepada kita. Boleh jadi kita banyak buat salah dan silap, tapi Allah Ta'ala mendapatkan kita ni dengan rahmat dia. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan harap itu. Kita harap supaya kita ni, kata ulama, ada plan A. Guna stick to the plan A. Mana plan yang pertamanya duduk beramal soleh. Tapi takut dalam masa yang sama kita takut dicabutkan iman sebelum mati. Kata ulama, tidak ada orang yang merasa aman daripada dicabut iman melainkan orang munafik.
Orang munafik dia tak takut. Tak apa, aku ni dah beriman dah. Tapi kalau orang yang beriman, sebenar-benarnya beriman, dia sangat bimbang dan takut tercabut iman sebelum. Batulah kita kena minta setiap kali sembahyang, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas taat kepada kamu, tetaplah kami di atas iman, tetaplah kami. Cuma apakah amalan yang boleh kita tetapkan iman kita? Nak juga tahunya. Yang pertamanya kena minta lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara pesanan almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik kepada kami ziarah dia selepas almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz meninggal dunia. Jadi orang kata Tok Guru Haji Soleh datang tapi kita tak jumpa. Jadi kita pun kata pergi ziarah lah dia. Jadi bercakap dengan seorang Al-Fadhil Ustaz tu, kita nak tanya apa ni? Nak tanya Tok Guru ni apa yang paling penting sekali. Bincang gini, Ustaz, semua Ustaz lah kau. Tanya Tok Guru Haji Soleh rahmatullah, bagaimanakah mati husnul khatimah? Tu dah paling penting sekali dah. Kita duduk lama-lama atas muka bumi ni pun mati juga. Macam mana nak mati husnul khatimah? Tanya, ingat lagi tanya tadi jemaah sebelum jemaah. Tok Guru, apa tak ke mana cara? Tanya Tok Al-Fadhil Ustaz Zumairi bin Muhammad hafizahullah. Dia kata Tok Guru, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Tok Guru Haji Saleh Sik rahimahullah taala, dia pun meninggal dah. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Minta dengan Allah sebab Allah taala yang menentukan. Allah taala yang menentukan. Cuma adalah amalan-amalan tertentu yang disebut oleh para alim ulama. Antaranya ceritalah ni kebetulan lah, tapi taufik daripada Allah. Saya selepas hari yang sama balik daripada Kedah, balik ke Kota Baru, pergi ke Kuala Cepa, hadir satu majlis seorang guru kita juga. Guru kita ni masih ada. Dia sebut dalam pengajian lepas maghrib tu, nak sangatkah amalannya tetap iman? Kita tak minta pun dia jawab. Dia kata amalkan lepas zikir, lepas sembahyang. Zikir alif, baca surah Fatihah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baca amanar rasul, baca qul huwallahu ahad, baca. Disebutkan saya pun rasa masa tu masya-Allah. Tok Guru ni masya-Allah. Macam pakak-pakak Macam pakak-pakak ni. Tok Guru yang di Kedah yang mengajar di Kuala Cepa malam tu masya-Allah. Masjid Uda Murni masih ada lagi, tapi bukan orang Kelantan, betulan dia dijemput mengajar pada malam tu. Masya-Allah. Jadi banyak amalan, antaranya kita melazimi baca qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Kita memperbanyakkan sebut. Antara baca qul ya ayyuhal kafirun, kita baca dalam semai sunat tu, bukan sembarangan tu. Itu menetapkan iman, menjaga iman kita. Menjawab azan, melazimi menjawab azan, itu antara amalan-amalan menjaga iman. Menjawab azan itu antara perkara yang disebut oleh Syekh Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala sebagai amalan-amalan yang menjaga iman kita daripada tercabut wal iyazubillahi ta'ala. Jadi di hujung hadis ini menceritakan ada orang yang sepanjang usianya buat amalan yang jahat, tapi sebelum meninggal dunia buat amal baik. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, menjadi orang baik. Dalam riwayat lain, dalam kitab Kashfus Sudur, Syarhus Sudur, bukan Kashfus Sudur, Syarhus Sudur karangan Al-Imam As-Suyuti, biasanya apabila Allah Ta'ala nak menentukan seorang itu mati dalam husnul khatimah, setahun sebelum dia mati, Allah Ta'ala akan hantarkan malaikat untuk menyuruh dia buat baik. Malaikat itu akan sentiasa berdamping dengan dia sehinggalah dia mati. Yang orang Melayu kata buang tabiat.
Ini bukan terbiak nak mati kah? Tak, sebenarnya benda baik itu sebenarnya. Kalau buat benda baik itu tanda yang baik. Dia nak mati dalam husnul khatimah. Dan ada juga kita dengar cerita-cerita yang berlaku beberapa minit sebelum meninggal. Beberapa minit, bahkan ada orang bukan Islam di negeri kita, di negara kita yang tercinta ni, orang yang bukan Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala setengah hari sebelum dia meninggal. Setengah hari. Bayang kalau dia hidup 60 tahun, 70 tahun, setengah hari sebelum dia meninggal, 2-3 jam sebelum dia meninggal, dia beriman. Dia menggunakan umur dia dengan cara yang terbaik, iaitu dia beriman kepada Allah, maka dia masuk syurga. Cumanya masuk syurga tu memanglah sebab digugurkan semua dosa dia dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cumanya kata ulama darjatnya tak sama dengan orang yang telah lama beramal soleh. Cuma masuk syurga dan digugurkan segala dosanya dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi kata ulama, kata guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim Bismik, janganlah kita berharap yang belakang ni. Kita main enjoy dulu semua hidup. Tak apa, nanti nak mati setahun kita mana tahu kita mati bila. Tak tahu. Jadi jangan harap ni. Jangan harap kepada yang hujung-hujung ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.